Baik, ilmu silat memang ilmu perang. Memang dia ilmu perang. Tetapi untuk mempersiapkan diri kita sebagai seorang ahli silat kepada ahli perang, kita kena faham beberapa perkara. Antara keilmuan yang pertama adalah tentang disiplin diri. Sebagai seorang pesilat, kita mesti ada disiplin diri. Jangan adab-adab ataupun adat-adat Melayu yang penuh dengan adab keislaman itu hanya ada dalam gelanggang. Tetapi di luar gelanggang, tidak. Dalam gelanggang kita sangat santun, sangat hormat, duduk dengan sempoh yang baik. Tapi di luar gelanggang, Masya Allah, duduk bersepah, duduk dengan tidak ada adab, tidak ada hormat orang tua. Khususnya pula orang silat tidak ada disiplin diri dalam hidup, tidak bangun pagi sebelum subuh. Seharusnya disiplin orang silat ni bangun pagi jam 4 pagi. Itu yang dibuat oleh Mat Kilau. Kerana Mat Kilau mandi embun di awal sebelum subuh. Ahli perang ini dia mesti ada keilmuan tentang semangat dan membangunkan semangat diri. Bangunkan semangat diri sendiri dan boleh bangunkan semangat diri orang lain. Orang ahli perang ni, orang silat, dia kena ada ilmu survival. Kalau dia sampai di satu tempat, katalah dia pergi hiking ke tempat yang tertentu, dia tahu bagaimana nak survive dalam ataupun mempertahankan gereja dalam keadaan semasa, survive dalam keadaan sejuk yang teramat. Apa dia kena buat, dia kena tahu apa kaedah-kaedah keselamatan diri yang dia kena ada. Nak berkampung ataupun nak berkubu bagaimana, nak larikan diri daripada serangan-serangan musuh-musuh liar bagaimana. Juga ilmu rawatan-rawatan herb ketika dia dalam hutan, daun apa yang dia nak kena ambil dan tepik pada tempat luka. Benda-benda ini dia kena ada keilmuan dia. Ini yang tidak ada pada ahli silat sekarang. Yang saya nak tekankan di sini, yang kita takut nak sebut silat ini sebagai ahli perang, kerana siapa musuh ahli perang? Siapa musuh ahli perang? Ini yang kita takut, sebab kalau kita salah faham, salah didik, salah terangkan, maka kita akan menjadi orang yang bahaya untuk negara kita. Siapa musuh yang sebenar ahli perang ni? Kerana silat ini terkait rapat dengan Islam, silat ini sangat mengadaptasikan atau memasukkan nilai-nilai adab-adab Islam itu dalam diri ahli silat, maka musuh Islam itu adalah musuh ahli silat. Siapakah musuh Islam? Dalam Al-Quran ada 5 musuh Islam yang telah dijelaskan oleh Allah SWT. Siapa dia musuh Islam itu? Itulah dia musuh ahli perang, orang silat. Yang pertama adalah mukmin yang asi, yakni mukmin yang derhaka. Mukmin yang derhaka inilah musuh ahli perang. Maksudnya bukanlah dia berjumpa dengan mukmin yang derhaka ni dia pergi bunuh dan sebagainya, tidak. Dia membunuh sifat mukmin yang derhaka itu pada dirinya. Seorang Islam tetapi melanggar hukum Islam, itu tidak berlaku kepada ahli silat. Kemudian menyelamatkan dirinya daripada sifat munafik, kerana orang munafik itu adalah musuh kedua kepada ahli perang. Lahirnya nampak sangat hebat dalam pengamalan silatnya, pengaman Islamnya sebagai orang Melayu yang sangat santun, tetapi rupanya dia membunuh orang lain dengan merosakkan elemen-elemen tadi, menjadi seorang munafikun, orang yang munafik. Yang ketiga, musuh ahli perang ini adalah kafir harbi, kafir yang menentang Islam. Kafir yang menentang Islam ialah musuh kepada ahli perang. Yang keempat, tentang nafsu. Nafsu adalah antara musuh Islam ataupun musuh ahli perang. Jadi nafsu ni dalam diri kita, nafsu dia 7 peringkat dalam diri kita: amarah, lawamah, muhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Jadi ahli perang dia mesti paling kurang menjadi orang yang ada nafsu mutmainnah, nafsu yang selamat. Kerana bila mereka menjadi ahli perang, keselamatan mereka hanya hak Allah. Allah yang menyelamatkan mereka. Dan musuh yang seterusnya, yang terakhir bagi ahli perang adalah syaitan laknatullah. Kerana segala bisikan yang datang pada mereka yang tidak bertepatan dengan hukum Islam, maka mereka akan tangkis walaupun banyak dugaan, cobaan, cabaran yang diberi. Maka 5 musuh Islam ni adalah 5 musuh ahli perang. Barulah pejuang silat boleh menjadi ahli perang. Barulah ilmu silat itu adalah ilmu ahli perang.